亲爱的姐妹们，平安，感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 感谢神，我们走到了25年的最后一天，也是最后的一个礼拜三。Terima kasih kepada Tuhan, kita sudah memasuki hari yang terakhir dan Rabu yang terakhir di dalam tahun 2025 ini. 年底是我们结账数算主恩非常美好的时刻，非常适当的时刻。让我们来唱一首诗歌来感谢主。Akhir tahun merupakan saat yang indah untuk menghitung-hitung berkat Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. 我的心哪，pujilah hai jiwaku， 我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。Pujilah hai jiwaku akan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan anugerah rahmat kebaikan Tuhan. 我们来唱这首诗歌， mari kita angkat puji-pujian ini. Pujilah hai jiwaku. 我的心哪里应当称颂耶和华，不可忘记他一切恩惠，他赦免你的罪，医治你疾病，他救你脱离死亡。主恩实在更多，主恩实在更多，超乎我所想，难以知道。主恩实在更多，他有美物是你的愿望的支柱，你人爱是美为你冠冕，是你理想家里祝福之衰败，如鹰要换老还秃。主恩实在更多，主恩实在更多，超乎我所想，难以知道。主恩实在更多，设定的人就让你的atas bumi, setiap kesan kasih setianya, sebagai bangsa yang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, berkelimpahan tak terhingga. Besar anugerahnya. Ya, mari kita satu dalam doa. 我们同心祷告。 Ya Yesus, kepada nama yang teguh itu kami datang kepadamu. 主耶稣，名至宝，我们来到你面前， Kami datang mengharapkan pertolongan Tuhan 我们来仰望你的帮助。 ketika kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami, memberikan kami pengertian hati yang mau mendengar. 但愿在我们听到的时候，圣灵帮助我们明白，而且愿意聆听。 Biarlah Tuhan tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga yang menerjemahkan. 求你帮助讲道的、翻译的你的仆人， Biarlah kata-kata kami adalah kata-kata yang Tuhan ingin kami sampaikan. 愿我们所说的是神要我们说的。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. 我们祷告是奉唯一耶稣基督的救主的名字，阿门。 Amin. Selamat pagi, ibu-ibu. 姐妹们早安，
Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan ibu-ibu yang sudah banyak berdoa mendukung saya sejak dari saya mulai studi sampai saya bisa menyelesaikannya. 讲到之前，我要谢谢我们姐妹们这么忠心，从我开始进修一直到今天，你们都在祷告中托住我。 Ya, tanpa dukungan doa, dukungan semangat dari ibu-ibu, ya perjalanan saya mungkin akan lebih berat lagi. 没有你们的祷告，没有你们的鼓励，可能我的路程更艰难。 Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk semua kesetiaan cinta kasih yang ditunjukkan melalui semua doa dan dukungan yang diberikan untuk saya. 为着你们的爱心，就是在祷告中的代祷，我在此向你们谢谢。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福。 Ya, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca tadi dari Mazmur 62. 我们一同来思想刚才我们所念的经文，就是从诗篇第62篇。 Saya tidak akan mengajak kita untuk membacakannya lagi. 我不再叫大家再念。 Nah, tapi mungkin nanti ada saat-saat di mana saya akan mengajak kita untuk mengingat kembali beberapa bagian di Mazmur 62 ini. 等下从这个诗篇里面有几节的经文，我特别要提出来。 Saat kita mengalami kesusahan, hal yang paling sering kita lakukan mungkin adalah kita berbicara. 当我们面对困难的时候，我们所做的第一可能就是说话。 Apalagi sebagai perempuan biasanya kata-kata lebih banyak. 特别是女人，可能话语更多。 Ya, kita lebih senang bicara ya. 我们更喜欢说话。 Kita mengeluh tentang beratnya hidup. 我们为着生活的困难而叹息。 Kita menceritakan masalah kita kepada orang lain secara panjang lebar. 我们跟人长篇大论讲我们的难处。 Dan juga mungkin kita mengharapkan atau mencari pertolongan dari orang lain. 可能我们也希望从别人的身上得着帮助。 Kita berharap waktu kita berbicara, kita bercerita mengenai persoalan kita, 我们希望在我们讲述自己的困难的时候， mungkin kita berharap hati kita setelah itu akan lebih ringan. 我们觉得呢，我们倾诉之后呢，我们的心情就变成轻松一些。 Mungkin kita juga berharap orang akan menolong kita. 也许人家能够帮助我们。 Tapi seringkali yang terjadi kenyataannya adalah hal itu tidak menyelesaikan masalah. 可是事实上呢，这样的倾诉，这样的跟人家诉说，并不解决我们的问题。 Karena itu Mazmur yang kita baca hari ini dalam Mazmur 62 memberikan suatu hal yang sangat berbeda. 诗篇第62篇，刚才我们所念的，给我们看见这个完全跟我们平常所说的不一样。 Dan di tengah kesusahan, pemazmur memilih bukan untuk berbicara. 这个写诗的人啊，在患难的时候，他选择不是说话， Tapi dia memilih untuk diam dengan tenang 他选择安静， di hadapan Allah. 在神的面前。 Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud pada menceritakan masa sulit di dalam hidupnya. 诗篇第62篇是大卫王诉说在他艰难的时候的状况。 Seperti yang tadi Limuse sudah sampaikan, pada waktu itu situasinya adalah dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. 就是在他儿子亚撒龙追说要他命的时候。 Kenapa? 为什么？ Karena Absalom ingin merebut kekuasaan bapaknya sebagai raja. 因为亚撒龙这个儿子要篡夺他父王的皇位， Karena itu Daud berusaha mencari perlindungan. 所以大卫设法要寻找一个避难所。 Bukan cuma itu saja, 不但 Daud 如 ju- 此， Daud juga dikhianati oleh penasehatnya, yaitu Ahitofel. 这个大卫呢也被他的谋士亚西多弗背叛。
Ahitofel ini sebenarnya adalah penasehat yang dia percayai. 这个亚希多夫本来是大卫所信任的他的参谋， Tapi akhirnya Ahitofel juga berbalik untuk bersekutu dengan Absalom untuk melawan Daud. 结果呢，他的这个谋士啊，跟他的儿子勾结起来，要打倒大卫。 Sebagai raja, Daud pasti sangat terancam. 身为一个王，大卫是非常受到威胁， Apalagi sebagai seorang ayah, hatinya pasti sangat-sangat terluka. 特别是一个做父亲的儿子如此，他一定是很伤痛。 Orang-orang yang paling dekat dengan dia justru mau mencelakakan dia. 陷害他的就是他最亲近的人， Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang penuh tipu daya. 他被一些这个充满谋算的人包围。 Dalam keadaan seperti itu pasti sangat wajar Daud ada dalam ketakutan. 在这样的状况环境当中，很自然的，大卫一定是非常的惧怕。 Tapi yang mengherankan adalah dia tidak meluapkan ketakutan atau kemarahan dan keputusasaannya itu. 但是奇妙的，大卫并没有发泄他的愤恨、他的不满。 Tapi ia dengan tenang justru berkata di dalam imannya kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti yang ada di dalam ayat 2 bahasa Indonesia. 反过来说，在这样的状况之下呢，他所做的是什么呢？他说：“只有默默无声，专等候上帝。” Secara harfiah sebenarnya di dalam bahasa aslinya dia mengatakan jiwaku diam di hadapan Allah. 在原文呢，中文很靠近原文，他说：“我的心默默无声，专等候我的上帝。” Mandarin juga ya. Iya itu, jiwaku diam di hadapan Allah. Tapi dalam bahasa Indonesia tenang. 在英文说我的心安静，其实这个希伯来文中文翻译的蛮好，我的心默默无声。 Ya, diam yang dimaksud di sini bukan artinya Daud menyerah atau putus asa. 这个默默无声不是说他投降。 Diam ini itu lahir dari kepercayaan yang kuat bahwa Allah adalah sumber kekuatannya. 他会这样默默无声，因为他有一个很坚定、坚强的信心，他知道神会帮助他。 Bukan cuma itu, dia juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. 他也相信神是很信实的。 Seperti yang dia katakan di bagian terakhir, kalau di bahasa Indonesia itu di ayat 12 dan 13. 在第11节、12节，他说。 Dikatakan satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar. 上帝说了一次、两次，我都听见。 Bahwa kekuatan ada pada Allah. 就是能力都属乎上帝。 Dan pada engkau ya Tuhan ada kasih setia. 主啊，慈爱也是属乎你。 Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. 因为你照着个人所行的报应他。 Jadi Daud memilih untuk berhenti bergantung pada manusia. 大卫选择不依靠人， dan bersandar sepenuhnya kepada Allah yang setia. 乃是满心的依靠信实的神。 Keyakinan inilah yang mendasari Mazmur Daud ini. 这样的坚定，这样的信心，就是诗篇第62篇的一个根基。 Dari Mazmur ini kita akan belajar 3 hal, bagaimana sikap menghadapi badai dan tekanan hidup. 从诗篇第62篇，我们学习3件事，就是怎么样面对人生的风浪。 Yang pertama adalah tetap tenang dan melihat hanya kepada Allah saja. 第一，面对人生的风浪，就是默默无声，专等候神。 Seperti yang dikatakan di ayat 2 dan 3 dalam bahasa Indonesia. 就是在第1节、第2节所说的。 Dalam kesesakan, Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan pikiran
dan tindakan kita jadi liar. 在患难当中，这个诗篇帮助我们，我们的思想不会乱七八糟。 Dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. 在患难中，不依靠自己的力量， Tidak mengandalkan orang lain. 不依靠别人， Melainkan datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. 在患难中，我们只有来到神的面前，对他说，对我们自己说：“我的心默默无声，专等候上帝。” Kalimat ini mengatakan bahwa kita bersandar pada kesetiaan Allah yang jauh lebih besar daripada masalah kita. 我们信靠神，神的力量远远超过我们的困难。 Kesetiaan Allah itu sudah nyata melalui karya keselamatan 神 melalui Yesus Kristus. 神的信使呢，就借着耶稣基督的救恩，神的信使显明出来了。 Yang sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu masalah dosa. 耶稣基督的降生就是解决人类最大的问题，就是罪恶的问题。 Karena itu ketenangan dan pengharapan kita berakar pada keselamatan Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. 我们的心能够默默无声呢，是因为我们依靠耶稣基督。 Tuhan yang menolong Daud adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai hari ini. 帮助大卫的上帝，今天也是帮助我们的上帝。 Sehingga dalam penderitaan kita tidak sendirian. 以至于在患难的时候，我们不是一个人。 Setiap kesulitan, persoalan hidup ada di dalam Allah yang mengasihi kita. 每一次的患难都在神的手中， Bukan cuma untuk kemarin, hari ini, tapi juga sampai kekekalan. 神的救恩不是为着昨天、今天，神的救恩呢是到永远、永恒。 Bagaimana keadaan Daud pada waktu itu? 大卫在那个时候的状况， Dalam ayat 4 dan 5 kita melihat bahwa Daud dengan jujur mengatakan tentang musuh-musuhnya. 在第3节、第4节，大卫很诚实的说出他的仇敌， Mereka menyerbu dia, menyerang dia, mengepung dia. 他们攻击他、毁坏他，好像毁坏江岛的墙。 Hal ini bukan hanya untuk menggambarkan bahwa mereka musuh-musuhnya ini menyerang dia, 这个不单单是描述仇敌怎么样攻击他， tapi ada suatu kebenaran yang sangat penting yang dia katakan di sini, 在这里有一个很重要的真理，他在这里说出来： yaitu manusia punya banyak keterbatasan, 人有很多的局限， manusia bisa berubah, 人会改变， dan pada akhirnya tidak bisa diandalkan sepenuhnya. 最后呢，人是靠不住的。 Yaitu seperti contohnya anaknya sendiri, 就是- penasehat yang dia percaya juga. 最好的例子就是他自己的儿子，还有他所信靠的参谋。 Jadi dia tidak bicara hanya teori saja, tapi itu juga pengalaman dia sendiri. 所以大卫在这里不是单单讲理论，而是讲他亲身的经历。 Orang-orang yang terdekat dengan dia justru menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. 最靠近他的也是对他最大的威胁。 Karena itu Daud menggambarkan dirinya itu menjadi seperti tembok yang hendak roboh atau dinding yang miring. 大卫在这里描述他的状况怎么样呢？他就好像一个歪斜的墙，江倒的壁。 Itu ada di dalam ayat 4 di dalam bahasa Indonesia. 那是在第3节中文。 Jadi artinya dia masih berdiri tapi sudah sangat rapuh. Sedikit saja didorong bisa runtuh. 什么意思呢？他还是站着，可是好像歪斜的墙，江倒的壁，在一下子他就倒下来了。 Jadi begitulah keadaan dia pada waktu itu. 这是大卫当时的状况。 Pengalaman yang dialami oleh Raja Daud ini membuka mata bahwa sebaik dan sedekat apapun manusia tetap memiliki batas. 这
这个给我们看见一个很宝贵的信息，就是人不论怎么样的厉害，但是人有一定的限度极限。 Mereka bisa berubah, 人会改变， bisa goyah, 会动摇， bisa mengecewakan. 会叫人失望。 Kesadaran ini bukan hanya menyakitkan, 这样的理解不但是叫人痛心， tapi bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. 也叫我们觉得害怕。 Ketika orang-orang terdekat kita berbalik arah, rasa aman kita juga menjadi runtuh. 当我们最信靠的人背叛我们的时候呢，我们就要好像就是要倒下来了。 Kemarin saya ada kesempatan reunian kecil-kecilan dengan beberapa teman waktu kami kuliah dulu. 昨天我跟一些同学聚集在一起， Ada 2 orang dari mereka yang punya pengalaman yang kurang lebih sama. 其中有2个我的朋友、我的同学有同样的相似的经历， Yaitu 2 orang teman ini orang tua dua-dua sudah tidak ada, sudah meninggal. 我这个2个同学，他们2个人他们的父母都伤亡了。 Tapi sekarang mereka mengalami masalah tentang warisan rumah orang tua. 这2个朋友有相同的经历父母死了以后，那个产业遗产就有问题了。 Mereka kakak beradik yang dari dulu, dari kecil tinggal dalam satu rumah, makan dari meja yang sama, dibesarkan oleh orang tua yang sama. Tapi setelah orang tua mereka meninggal, muncul persoalan tentang warisan. 这个2个姐妹，当爸爸妈妈还在的时候，一起吃饭，一起长大。可是呢，父母没了以后呢，这个原来是相好的2个姊妹，完全不一样了。 Dalam keluarga mereka sekarang ada pertengkaran. 在家里现在有争吵， Bahkan sudah ada anggota keluarga yang saling mengadu domba. 甚至呢有一些的家庭的成员呢挑拨离间， Dan bahkan sudah mengancam akan membawa ke pengadilan karena masalah urusan surat tanah ini. 甚至呢为了土地的准制呢，这个家人呢要上法庭。 Hubungan keluarga jadi retak. 所以呢，家里面家人的关系已经破裂了。 Rumah yang dulu menjadi sumber kenyamanan, sumber perlindungan, tapi sekarang justru menjadi sumber konflik. 这个舒服的家，以前舒服的家，很爽的，现在就变成一个争论的一个地方。 Hal ini merupakan hal yang banyak sekali terjadi. 这样的情形很多发生了。 Sebenarnya bukan harta saja yang diperebutkan, tetapi rasa percaya, saling percaya itu menjadi hancur. 其实不是单单争夺这个财产，就是最严重的就是彼此的信任已经毁灭了，没有了。 Teman-teman saya ini sedang mengalami bahwa ikatan darah sekalipun tidak selalu menjamin adanya kedamaian dan kesetiaan. 所以我这个2个同学他们的关系怎么样呢？虽然有他们的家人有血缘的关系呢，可是呢，并没有保障他们的关系。 Dan yang satu orang lain lagi juga sedang mengalami masalah dengan suaminya. 那另外一个同学呢，也跟她的丈夫有困难， Jadi mereka sudah hampir memutuskan mau bercerai. 他们差不多要离婚了。 Saya kemarin betul-betul bingung. 昨天我真是觉得很困扰， Ya, itulah kenyataan hidup. 这就是人生。 Dan pelajaran dari Mazmur ini sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. 所以诗篇第62篇对我们今天呢还是很管用的。 Sepanjang hidup, apalagi ketika usia kita semakin bertambah, kita melihat bahwa bagaimana manusia bisa berubah dan juga bisa bergeser dan melenceng. 这个生活告诉我们说，人是会这个变坏，人是会走歪路。 Kekuatan manusia juga tidak sama lagi. 那么我们的这个力量也不一样了。
Yang dulu kuat, sehat, perlahan bisa melemah. 以前健康，现在逐渐的变成衰弱。 Yang dulu berjaya, punya kekuasaan, kekayaan, bisa kehilangan semuanya sedikit demi sedikit atau sekejap mata. 以前是蛮有荣光，现在呢，慢慢的退逝。 Anak-anak yang mungkin kita harapkan untuk bisa menjadi sandaran kita pada masa tua, bisa saja mengecewakan. 养儿防老，可是呢，结果他们带给我们失望。 Semua pengalaman ini tuh sangat manusiawi dan umum terjadi. 所有的这些的经验，就是表达人心。 Sehingga membuat kita berada pada situasi yang seperti Daud alami, yang dia gambarkan sebagai tembok yang miring yang sudah mau roboh. 所以呢，很多时候呢，我们现在的状况，年纪大了啊，力量减少了，我们就好像大卫一样，是什么呢？好像歪斜的墙，将倒的壁。 Kenyataan ini memang pahit. 是的，这个事实是很苦的。 Tapi sekali lagi juga menolong kita untuk menyiapkan hati kita untuk melihat hanya kepada satu-satu sandaran yang tidak pernah goyah, yaitu Allah sendiri. 诗篇62篇教导我们说，要依靠那个唯一的、不改变的神。 Hal yang kedua adalah apa yang kita bisa lakukan dari Mazmur ini ketika mengalami badai dan tekanan hidup. 第二呢，从诗篇第62篇面临人生的风浪的时候，我们应该如何？ Yaitu mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa Allah. 就是要提醒自己，神是谁。 Karena Daud mengalami kepahitan, maka dia mengambil satu keputusan yang penting. 因为大卫面临这个很痛苦，所以他做了一个决定， Dia tidak mau lagi mengandalkan harapannya hanya kepada manusia, 他不再要依靠人， melainkan hanya kepada Allah yang setia dan Nah. tidak pernah berubah. 乃是要依靠从来不改变的神。 Hal ini bisa kita lihat di ayat 6 sampai 8, 我们从第5节到第7节， di mana sebelumnya kalau di ayat 4 dan 5 pemazmur hanya bicara mengenai musuh-musuhnya. 前面这个诗人大卫，这是描述他的仇敌。 Dia bicara tentang musuh-musuhnya dan ketidakadilan yang dia alami. 他描述他的仇敌，他描述他遭受到不公义、不公平的待遇。 Tapi di ayat 6 dia mulai berhenti, tidak lagi bicara tentang musuh-musuhnya. 可是从第5节开始，大卫不再讲他的仇敌， Dia tidak lagi sibuk untuk bicara tentang mereka. 他不再忙于诉说他的仇敌。 Tapi mulai di ayat 6 dia berkata melihat kepada dirinya sendiri. 第5节，他开始看见他自己， Dia berbicara kepada dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Dia katakan di ayat 6, 他很清醒的对自己说，在第5节， berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku. 我的心呢，你当默默无声，专等候上帝。 Daud sedang melakukan satu hal yang sangat penting di tengah-tengah tekanan hidupnya. 在人生的压力里面，大卫做了一个很重要的、很正确的决定， Yaitu dia meneguhkan imannya sendiri. 他自己坚定他自己的信心。 Kenapa? 为什么？ Karena dia sadar kalau dia terus-terusan membiarkan dirinya mendengar suara ancaman, rasa cemas, maka pikirannya itu akan hilang arah. 他知道，如果他专注在他的困难、人的攻击，他的思想就会很乱七八糟了。 Jadi waktu hatinya mulai goyah, 所以，当他的心开始动摇的时候， dia mulai mengingatkan dirinya sendiri tentang siapa Allah. 他就提醒自己，神是谁。 Karena kalau tidak, 要不然的话， maka pikiran akan jadi liar 他的思想就没有方向了， dan tindakan pun bisa menyimpang. 他的行为也会走偏。 Dan yang menarik, Daud tidak cuma mengingatkan dirinya tentang Allah satu kali saja.
大卫不是只有一次提醒他自己要专心依靠神， tapi dia ulangi. 他重复又再重复。 Apa yang dia ucapkan di ayat 2 dan 3 mengenai Allah, dia ulang lagi di ayat 6, ayat 7 dan 8. 在第1节、第2节，他所描述的上帝，在第5节、第6节跟第5节跟第6节，他又再一次的强调。 Walaupun bukan dengan kata-kata yang persis sama, tetapi itu hampir sama. 纵然字句不全是一样，可是它的意义是一样的。 Pengulangan ini bukan kebetulan atau dia sengaja. 这个重复呢，不是是他有意的重复。 Tapi pengulangan ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan yang berat, maka iman juga perlu diteguhkan berulang kali. 这个重复，这个强调，就是说在困难的时候，信心一定要坚定。 Seringkali satu kali mengaku percaya itu tidak cukup. 一次相信不够， Terutama ketika masalah besar terus menekan dari segala arah. 尤其是当大的问题从周围来攻击我们的时候， Apa yang Raja Daud ingatkan dirinya sendiri mengenai Allah? 大卫他自己提醒自己神是谁。 Dia mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu. 在第6节他说，神是他的磐石。 Gunung batu ini juga merupakan tempat persembunyian ya, ketika orang kalau dikejar-kejar musuh, mereka bersembunyi di gua yang ada di dalam gunung batu. 这个磐石是一个躲避灾难危险的地方。 Dia bukan cuma bersembunyi di gua yang memang ada di gua batu, tetapi dia menggambarkan Allah itu sendiri sebagai gunung batu. 这个他不但躲避在磐石，而且他描述上帝就是他的高台。 Bagaimana gunung batu itu? 这个磐石高台是如何的呢？ Sifatnya itu sangat kokoh, tidak bisa goyah, tidak bisa digoncang. 磐石高台是不能被动摇的， Karena itu orang bisa bersembunyi dengan aman di gunung. 人能够很安全的躲在里面。 Dan yang kedua, dia mengakui Allah itu adalah keselamatannya. 第二呢，他承认上帝是他的拯救， Satu-satunya sumber pertolongannya yang pasti. 是他唯一的帮助。 Itu ada di ayat 7. 在第6节， Kemudian dia juga menyebut Allah sebagai kota benteng. 然后呢，他也说上帝是他的避难所。 Kota Israel apa? Itu dalam kota-kota di wilayah Israel itu banyak sekali benteng-benteng. 以色列有很多城市就是在这个山上建造的。 Dan ini merupakan tempat perlindungan dari serangan musuh. 这个那些地方呢，是可以这个躲避仇敌， Dan memberikan rasa aman. 这些避难所呢带来安全感。 Jadi Daud menggambarkan bahwa Allah ini adalah gunung batuku. 大卫描述神是他的磐石， Ke kota bentengku, 是他的避难所， keselamatanku. 是他的拯救。 Dengan mengulang-ulang ini, 他重复强调又强调， maka Daud sedang menanamkan iman, keyakinannya kepada Allah semakin dalam. 他就把他的信心就种植在神里面。 Tujuannya apa? 什么目的？ Supaya dia sendiri tidak gampang goyah. 让他自己不至于动摇， Supaya dia tidak gampang tercabut 让他不容易被拔出来。 oleh karena badai masalah yang dia alami. 因为风波，他所面临的风波。 Jadi pengulangan ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang teguh seringkali bukan muncul dari hal-hal yang baru. 所以这个告诉我们说，坚固的这个信心不是在很悠哉、很舒服的时候， Tapi ini merupakan hal yang sudah lama. 坚定的信心是要
经过很长的时间， Kebenaran yang sudah lama yang harus diingat lagi, diulang-ulang lagi. 这个古旧的不变的福音、不变的真理，是我们应该重复又再重复，强调又再强调。 Jadi ketika hati kita mulai goyah, 当我们的心开始动摇的时候， mari kita boleh melihat ke belakang 让我们看看后面， dan mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan di masa lalu. 回忆一下神在过去怎么样显出他的信实。 Kalau Tuhan sudah setia menolong kita waktu dulu, 如果神以前的那样的信实的帮助我们， Dia juga akan setia menyertai kita saat ini dan seterusnya. 今天将来他还是一样的这样帮助我们。 Ingatlah hal itu, ulangi lagi, 请记 ulangi 得 lagi. 要强调，要重复， Katakan kepada diri kita 对 sendiri, 自己说： berdiam diri di hadapan Allah saja, hai What? jiwaku. 我的心默默无声，专等候上帝。 Lalu hal yang ketiga yang kita bisa lakukan ketika kita mengalami kesesakan 第三， dalam hidup ini. 第三，当我们面临困难的时候，我们应该如何？ Lalu yaitu di ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. 第八节，你们众民当时时依靠他。 Jadi ketika kita mengalami kesesakan, bukan berarti kita hanya diam saja dan kita tidak mengajak orang lain untuk bersandar kepada Allah. 面临困难，不是单单就这样安静，你也没有鼓励人要依靠上帝，不是这样。 Yang menarik di sini, masalah Daud tuh masih ada. 就很有兴趣的就是大卫的问题还在，还没有过去， Hidupnya itu masih sangat berat sekali. 他的生活还是很沉重的。 Tapi dengan keyakinan iman dia mengajak orang lain, mengajak umat Allah untuk percaya kepada Allah setiap waktu. 自己在面临沉重的经历，可是他还鼓励人鼓励众民要依靠上帝。 Jadi iman yang sebelumnya hanya bersifat pribadi, sekarang menjadi suatu ajakan kepada orang lain. 原先的信心是他属于他自己，现在的信心呢，他也要邀请别人一起来信靠上帝。 Dan dia mengundang orang lain untuk percaya kepada Allah bukan hanya sekali-sekali. 他不是偶尔的，就是邀请人来依靠神， Atau ketika kita ingat, 或者是当他记得的时候，他就提醒别人要依靠上帝， atau waktu susah saja. 或者是说当他有困难的时候就提醒人。 Tapi dia katakan percayalah kepadanya setiap waktu. 他说：“你们众民当时时每时每刻依靠上帝。 Percayalah kepada Allah setiap waktu, hai umat. 你们众民当时时依靠他。” Jadi Daud menyadari bahwa Allah bukan hanya tempat perlindungan dan sumber keselamatan bagi dirinya sendiri, 大卫知道上帝不是他自己的避难所， tapi juga bagi semua orang. 而且他知道上帝是所有依靠他的人的避难所。 Ketika kita menghadapi masalah, 当我们面临问题的时候， jangan cuma larut dikuasai oleh masalah kita sendiri, 不要沉静，不要沉默，不要被融化在困难里面， sehingga kita sudah tidak bisa lagi mengajak orang lain untuk tetap percaya kepada Allah. 如果自己就沉静，就已经融化在困难当中，我们就不能够鼓励人一起信靠上帝。 Jadi ini menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada diri sendiri, 真正的信心不是停留在我们自己这一个人， tapi iman yang sejati juga bisa mengalir keluar untuk menguatkan sesama. 真正的信心是能够流露出来，也能够鼓励在我们周围的人。 Jadi pengalaman hidup kita bersama dengan Allah, 我们与神特别的经历， baik dalam sukacita 不论 maupun 在喜乐 penderitaan, 或者在困难， itu bisa menjadi pengalaman yang tidak sia-sia begitu saja. 困难喜乐，这种的经验不是这样白白的。 Mungkin dengan kata-kata yang sederhana,
可能用简单的话语、 dengan kesaksian singkat, 简单的见证， atau bahkan dengan sikap hidup yang tenang dan penuh iman, 甚至于在困难当中，我们能够平定，能够安静， kita bisa melangkah dengan dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. 这样呢，我们就可以在真理里面迈步向前。 Kita mengajak orang lain juga untuk percaya kepada Tuhan yang 我 sama. 们也可以邀请人一起来相信依靠上帝。 Jadi sebagai penutup untuk Mazmur 62 ini, 作为今天这个诗篇62篇的一个结束， saya mau merangkumkan kembali 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup kita. 当我们面临困难的时候，我做了3个的总结论。 Yang pertama, 第一， tenang, tetap tenang dan melihat hanya kepada Allah saja dalam 默 kesesakan. 默无声，专等候上帝。 Kedua, 第二， kita perlu terus mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa Allah. 要不断的提醒自己神是谁， Ulangi lagi, ingatkan terus pada 再 diri 重复 kita，再 sendiri. 强调，对自己说。 Dan yang ketiga, 第三， kita juga dipanggil untuk mengajak orang lain untuk percaya kepada Allah setiap waktu. 神也呼召我们向众民发出呼吁，让他们也能够依靠神。 Jika pada hari ini 今天， mungkin ada di antara kita merasa seperti tembok yang miring. 你可能在我们中间有人觉得，我就是像一个歪斜的墙、将倒的壁。 Kita merasa kita sudah mau roboh. 我们觉得我们差不多要倒下来了， Jangan berputus asa. 你不要失望， Ingatlah, 记得 Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan 神 kita. 是我们的磐石，是我们的拯救， Kota benteng dan tempat perlindungan yang teguh. 是我们的避难所，是安全的藏身之地。 Selama pondasi kita adalah Tuhan, 当我们的根基是神的时候， maka hidup kita akan tetap aman sampai akhir di dalam tangan. 我们的生命在神的手中，到我们在这个世界上最末的生命的时候，还是安全的。 Selamat menyambut tahun baru, tahun anugerah Tuhan di tahun 2020. 让我们用欢迎迎接满有恩典的2026年。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告， Bapa di dalam 我 surga, 们在天上的父， sepanjang tahun 2025 ini, 在整年的2025年， mungkin banyak di antara kami mengalami begitu banyak badai, kesesakan hidup yang menekan kami. 我们中间也许有很多人生活在许多的压力之下。 Tuhan tolong kami untuk belajar dari Raja Daud, 帮助我们从大卫的身上学习功课， supaya kami bisa tetap tinggal tenang di hadapan Allah. 让我们能够默默无声在神的面前。 Orang-orang tidak bisa kami andalkan. 人不可靠， Mereka bisa berubah. 他们会改变， Kami pun semakin lemah. 我们自己也逐渐的衰弱。 Tolong ingatkan kami ya Tuhan, 求 siapa 主提醒我们， Engkau adalah Allah, gunung batu, kota benteng, keselamatan kami dan 提醒我们 perlindungan kami. 你是我们的磐石，我们的高台，我们的避难所。 Dan Engkau adalah Allah yang setia. 你是信实的神， Dan kepada Allah yang setia dan mengasihi kami itu, kami mau tetap terus berpegang. 我们有坚定我们的信心在信实的神的里面。 Dan biarlah hidup kami juga bukan hanya untuk mengurusi masalah kami, 愿我们的生命不是一直忙着处理自己的问题， tetapi Tuhan juga pakai hidup kami 神使 untuk 用我们的生命， juga menguatkan orang lain. 也能够兼顾别人， Dan biarlah orang lain juga bisa mengenal Allah. 让人也能够认识我们的神。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。非常谢谢黄秀云牧师今天用诗篇第62篇教导我们如何面对人生最艰难的时刻。
Terima kasih kepada Pendeta Yunita yang memakai Mazmur nomor 62 untuk mengajar kepada kita semua bagaimana kita menghadapi masa-masa hidup yang susah, yang pahit ini. 我们一同来唱一首诗歌。耶稣是一位奇妙的救主，他能够带领你经过一切，能够带领你带领我经过水火不容易的，有主同在，我们就能够度过。Kita angkat satu puji-pujian. Jesus is a wonderful Savior. Yesus adalah juru selamat yang ajaib. Tuhan bisa memimpin kita melewati semua kesulitan yang ibaratnya seperti melewati api dan melewati air, banjir, badai, dan sebagainya. Ada Yesus, ada penyertaan Tuhan, kita dimampukan untuk melewatinya. Yesus 是一位奇妙的救主。Jesus is a wonderful Savior. Mari kita angkat puji. Yesus 是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过，直到战争完毕，真理我的大胜利，我主会带你经过。我的亲爱弟兄，当世界被分，你需要耶稣做你的救主，要将你隐藏在万古磐石中，在万古磐石中把你隐藏。Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through until the battle's done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my precious brother, when the world's on fire, you need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the rock of ages, in the rock of ages.